Assalamualaikum. Jadi dalam video yang lepas saya ada bentangkanlah tentang beberapa watak-watak genius yang saya sukalah dalam cerita-cerita fiksyen kat Malaysia ni. Jadi salah satu daripadanya adalah Amato, iaitu ayah kepada Bobo Boy. Jadi cerita dia adalah waktu saya sebutkan tu, Mekamato ni dia belum keluar lagi lah dalam apa-apa bentuk yang ditayang lah. Dia belum keluar dalam bentuk filem. Tapi baru-baru ni Mekamato baru saja ditayangkan di Cartoon Network. Jadi tak silap 2 episod yang pertama lah. Dan dia memang betul-betul awesome dan saya sangat-sangat menghargai dan sukalah dengan macam mana mereka mengendalikan watak Amato iaitu ayah kepada Bobo Boy ni. Macam mana? Itu yang kita akan cerita dalam video ni, sebab kita bukan setakat nak review lah episod-episod yang telah berlaku dan telah ditayangkan. Kita nak bincang sekali tentang tema inovasi, kreativiti, ciptaan dan kejeniusan lah yang ditayangkan dalam watak hero baru kita ni, yang memang kita sangat-sangat tunggu lama lah. Akhirnya ada pun. Okey, sebelum kita bawa cerita pasal Mekamato ni, sebelum ni saya ada tengok beberapa lah cerita-cerita kartun ataupun anime ke yang mengetengahkan, maksudnya dia punya watak utama dia tu utama sekali adalah orang-orang yang genius, yang pandai lain macam ke. Antaranya adalah kalau anime macam Hatsume Boy Kanipan ke apa nama dia. Jadi dia adalah satu anime tentang seorang budak yang dia nak menjadi pencipta ataupun inovator yang paling hebat dekat dunia lah. Dan dia kena ambil lesen ke apa, tak ingat macam mana cerita dia tu kan. Tapi yang kelakarnya adalah ini adalah cerita dia waktu dia kecil. Lepas tu dia jadi besar lah. Dan ini kecil, ni waktu dia kecil, ni waktu dia besar lain. Jadi siapa-siapa yang waktu kecil muka dia macam telur, jangan risau korang, waktu besar boleh jadi handsome je. Nak cerita apa ni? Ada lagi lah contohnya macam Dexter's Laboratory, malah Spider-Man pun. Yang baru-baru ni contoh macam Big Hero. Big Hero ni mungkin watak genius yang paling nampak genius dia yang baru-baru ni lah. Dia adalah watak seorang kanak-kanak yang sangat-sangat pandai, yang boleh cipta robot yang sangat-sangat hebat lah dan seronok dipeluk. Tapi Mekamato ni mungkin adalah percubaan yang paling pertama atau mungkin yang paling jelas lah, yang paling obvious macam mana satu production Malaysia dia nak mencipta dan mengendalikan seorang watak yang dia memiliki kepandaian dan kecerdasan lah. Sebab dia macam ni, watak genius ni dia macam kau senang je nak cipta watak-watak yang genius ni. Sebab kau campak je dia punya nombor IQ je kan. IQ Mamat ni 300 IQ. Ataupun kau bagi je pencapaian kat dia. Dia ni adalah pelajar nombor 1 dalam negara. Tapi yang susah adalah kau nak cipta watak genius yang kita kena tunjuk macam mana cara dia berfikir. Dan bila kita tunjuk, kita visualize cara dia berfikir tu, kita jadi yakin okay, hanya genius je yang boleh fikir macam ni. Jadi kau kena seolah-olah berada dalam mindset seorang genius supaya kau boleh mempersembahkan watak genius kamu tu dengan lebih-lebih efektif lah. Dan itu sebenarnya yang agak berjaya dicapai oleh Mekamato lah lebih kurangnya. Sebab dia berjaya tunjuk macam mana tu? Jadi Mekamato ni adalah ayah kepada Bobo Boy. Kita banyaklah kita tak tahu lagi, sebab dia sepatutnya cerita dia lah sebelum dia keluar di Cartoon Network. Sepatutnya ada satu filem yang berkaitan dengan Mekamato ni, tapi dia tak dapat nak keluar sebab PKP. Jadi apa yang berlaku adalah filem tu mungkin terpaksa ditangguhkan lah selepas daripada siri kartun yang keluar kat Cartoon Network tu. Jadi dalam filem tu sepatutnya dia terangkan macam mana Amato tu dia boleh dapat power sfera dengan kuasa mechanize. Dan siri kartun yang keluar tu sepatutnya berlaku selepas daripada filem lah. Jadi kita macam dapat sequel dulu. Prequel kita belum nak tahu lagi macam mana cerita dia. Tapi tak apalah, kita ucapkan tahniah sebab berjaya keluar. Mungkin kita akan dapat filem tersebut dalam masa yang terdekat lah. Dan Amato ni dia nampak macam anak dia. Memang nampak agak-agak jelas lah. Lock dia semua tu memang ada lah. Dan konsep cerita yang kita nampak dalam beberapa episod ni memang adalah dia lebih kurang sama formula dia macam Bobo Boy. Jadi pada setiap episod tu datang masalah dalam bentuk serangan-serangan oleh power sfera ataupun robot-robot yang lain ke yang datang dari angkasa lepas lah kot. Dan diorang kena lawan ataupun selamatkan lawan lagu ke apa ke. Pada masa yang sama ditunjukkan juga sisi kehidupan Amato tu sendirilah di Bandar Hilir. Pergi sekolah, gaduh dengan cikgu dia ke apa ke. Itu sikit sebanyak tentang cerita. Tapi apa yang kita nak bincang dalam video ni adalah tentang inovasi dan juga kreativiti dan juga kejeniusan yang cuba diteroka oleh syarikat penerbitan Monster tu lah dalam IP mereka yang terbaru ni. IP ni intellectual property dalam produk mereka yang terbaru ni lah. Berbeza dengan Bobo Boy ni kuasa dia adalah kuasa
elemen kan. Jadi kebiasaannya kuasai elemen ni je lah. Dia mungkin boleh lawan dengan elemen yang berlawanan. Ya, contohnya air boleh kalahkan api ke. Jadi dia ada sikit lah ciri-ciri, contohnya strategi nak mengalahkan raksasa kan. Tapi tak berapa banyak sangat lah ciri strategi ataupun kebijaksanaan tu. Sebab kebiasaannya macam mana cara nak menyelesaikan masalah dalam cerita-cerita yang berbentuk shonen ni. Watak utama tu dia akan dapat kuasa yang lebih hebat lah. Kuasa tahap kedua ke, kuasa tahap ketiga ke. Dan mungkin dengan kuasa persahabatan. Kuasa yang paling overpowered sekali dalam semua cerita anime lah. Kuasa persahabatan. Dah nak kalah dah. Aku teringat tentang member aku dulu bagi aku makan aiskrim. Wah, aku dapat kekuatan nak kalahkan raksasa yang paling kuat dalam alam semesta. Okey, melampau lah pula. Yang uniknya adalah dalam cerita Mechamato ni, kuasa yang didapati oleh watak utama adalah kuasa mechanize. Kuasa dia sangat menarik dan kreatif lah. Dan dia membuka banyak design space untuk kita meneroka macam mana nak menunjukkan kuasa tersebut dengan cara yang bijak lah. Kuasa mechanize oleh Amato ni dia bukan jenis yang macam makin lama dia makin kuat, skala kuasanya meningkat. Tapi dia adalah berkisar kepada kuasa strategi. Contohnya tengah-tengah lawan tu, Amato ni dia tiba-tiba dia terdampak, dia langgar satu kerusi. Dan apa yang dia buat adalah dia boleh fikir dengan cepat untuk mencerakinkan komponen-komponen kerusi tersebut. Dan dia boleh dapat komponen baru, iaitu komponen yang boleh dijadikan kipas dekat dia punya kaki kerusi tu. Dan ini difikirkan dalam masa yang sangat singkat lah. Amato ni juga dia boleh gabungkan basikal, mop, rantai, dan dia boleh jadi kenderaan untuk merentas ais. Dia boleh gabungkan selipar skateboard dengan pengering rambut. Boleh jadi hoverboard. Dan dia tahu macam mana nak kalahkan raksasa peti ais Sejuku. Nampak tak? Sejuku. Faham tak lawak tu? Faham tak? Adalah dengan dia bukan berlawan secara direct, tetapi dengan dia merosakkan tempat ais yang raksasa itu berpijak. Jadi jelas kat sini tema inovasi, tema invention ciptaan memang dia adalah tema utama yang cuba nak diteroka oleh IP ataupun cerita yang baru ni. Dan kalau kita tengok sebenarnya dia agak istimewa. Dalam outro ataupun lagu penamat setiap episod, dia akan tunjukkan satu segmen macam sampingan, iaitu macam mana nak hasilkan beberapa karya kreatif. Dan ini memang sangat-sangat menambahlah kepada tema nilai-nilai inovasi tu. Dia memang a very good touch lah. Saya sangat-sangat suka dengan outro Mechamato ni. Last kali mungkin saya nak sentuh sikit tentang satu aspek berkenaan dengan Mechamato ni yang sebenarnya sangat-sangat membanggakan, iaitu macam mana dia boleh masuk ke dalam pasaran Cartoon Network. Iaitu tak sampai international dah, sampai tahap antarabangsa tadi. Sangat-sangat hebat. Animasi Malaysia memang adalah kebanggaan sangat besar oleh semua orang di Malaysia sekarang ni. Dan di sebalik daripada tu ada lagi sesuatu yang membanggakan, iaitu macam mana Monster ataupun macam mana siri Mechamato ni, dia walaupun dia masuk dalam pasaran antarabangsa, dia tak mencairkan identiti rakyat tempatan kita tau. Kalau kita tengok kadang-kadang filem Malaysia ke apa ke yang nak masuk ke pasaran antarabangsa, diorang akan cuba benda yang pelik-pelik. Yang diorang kata ini barulah boleh disesuaikan dengan selera permintaan tontonan orang antarabangsa. Jadi daripada tak ada adegan pelik-pelik, nak tambah adegan pelik-pelik yang memang bertentangan langsung dengan norma masyarakat kita, sebab dia kata dah masuk antarabangsa. Tapi Mechamato ni dia berjaya masuk ke pasaran antarabangsa, dan kita tengok dia mengetengahkan. Contohnya kalau dari segi makanan dia tu, kita tengok karipap. Masuk karipap dekat Cartoon Network sudahnya. Dan yang paling sangat-sangat wajar dipuji adalah identiti bertudung, identiti berhijab menutup aurat rakyat kita, rakyat Malaysia di Bandar Hilir. Jadi Bandar Hilir ni sini adalah nama Malaysia. Tak payah tukar pun jadi Bandar San Francisco Toing Kong Kong Kitang benda. Tak perlu bagi nama George Holloway Road ke apa ke. Bandar Hilir dah okey lah tu, bagus lah. Dan dengan tudung, orang cakap kalau nak tunjuk produk-produk kita dekat masyarakat antarabangsa, kita tak boleh juru jual tu pakai tudung, nanti dia akan lari, dia tak nak beli produk kita. So ini adalah pemikiran yang sangat-sangat mundur. Jadi di dunia di mana kita sekarang ni meraikan perbezaan budaya, meraikan culture yang sangat-sangat pelbagai, inilah yang patut dipuji, iaitu Mechamato yang tanpa segan silu mengetengahkan budaya kita, budaya Malaysia, tanpa perlu disorokkan, tanpa perlu
disegan-segankan. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang satu mungkin review pendek, review preliminary lah tentang Mecha-Mato. Saya sangat-sangat suka macam mana cerita ni dibawa dan saya sangat terfikirlah macam mana agaknya dia akan bertembung semula dengan kisah Bobo Boy. Tu mungkin dalam filem yang akan datang ke, dalam siri yang akan datang, di Convergence tu kan. Jadi kita semua tunggu dan bagi sokongan lah insyaAllah. Pada masa yang sama, nak minta korang untuk bagi sokongan kepada komik baru yang baru dikeluarkan oleh Ajar, iaitu Tempur Nombor 2 Gempur Nombor. Jadi anda boleh dapatkan di mana-mana kedai-kedai buku ke, ataupun anda boleh sokong kami dengan anda klik pada link Shopee di bawah insyaAllah, untuk kami hantarkan terus kepada rumah-rumah anda. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.